Selamat sejahtera pelajar. Dapat dengar suara cikgu tak? Dapat. Okey, baik. Dah makan tak, pelajar? Ya. Okey. Kita hari ini sudah masuk bab 10 . Kita hanya belajar satu subtopik saja hari ini, 10.1. Bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. (10.1) Perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Perubatan tradisional. Perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus mahupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Diagnosis bermaksud proses untuk mengenal pasti apakah jenis penyakit yang dihidapi oleh seseorang. Kalau nak cari kat mana dia sakit lah, punca dia seseorang itu sakit. Maksud diagnosis. Proses pemeriksaan dan pengenapastian. Perubatan tradisional juga untuk merawat penyakit. Dia guna lebih kepada guna yang semula jadi tumbuh-tumbuhan, haiwan. Setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang tersendiri. Ini merupakan ciri-ciri perubatan tradisional. Rawatan menggunakan bahan semula jadi, sumber daripada haiwan dan tumbuhan. Dari segi keberkesanan rawatan, dia adalah lebih perlahan dan menggunakan masa yang lebih panjang untuk menyembuhkan penyakit. Dan perubatan tradisional biasanya adalah diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun. Dan pembuktian keberkesanan adalah secara pengalaman. Ia melibatkan kos rawatan yang rendah. Perubatan moden. Perubatan moden merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan, melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Ia melibatkan pembedahan. Rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Selain itu, perubatan moden juga menggunakan pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Radioterapi adalah rawatan yang menggunakan sinar radioaktif pada dos yang tertentu untuk membunuh sel-sel kanser pada pesakit. Dan perubatan moden dia lebih berkesan dan lebih cepat. Boleh nampak kesannya untuk sembuh. Pembuktian keberkesanan perubatan moden adalah secara klinikal. Ini bermaksud dia ada penyelidikan dan ada kajian. Perubatan moden melibatkan kos rawatan yang mahal. Yang ketiga adalah perubatan komplementari. Perubatan komplementari secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman.
Kaedah ini merangkumi dua bahagian utama, iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda. Kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Ciri-ciri perubatan komplementari. Tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Ia tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Dia menggunakan cara perubatan yang holistik dan yang semula jadi. Mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Kita lihat ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, berawat atau mencegah penyakit. Ubat dan rawatan ini perlulah didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah. Ubat tradisional ialah ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala. Gambar raja menunjukkan contoh-contoh perubatan tradisional. Yang pertama, aloe vera atau lidah buaya. So, bila kita membelah aloe vera ini, lendir daripada daunnya boleh disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaras matahari, sunburn atau terkena benda panas. Tangan kalau terdapat luka, terlecur lah ataupun tercedera sikit kan, ataupun sunburn, kulit kering dan sensitif, boleh sapu guna aloe vera gel. Kedua ini adalah gambar raja tentang ginseng. Ginseng adalah herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Ginseng ni boleh menguatkan keimunan badan dan membolehkan seorang rasa lebih bertenaga lah, bersemangat. Halia. Halia dapat melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Halia pun boleh memanaskan badan. Jadi itu masa cuaca sejuk, baik kalau kita minum air halia. Next. Pokok bunga raya. Daun pokok bunga raya, kalau dihancurkan, dia boleh guna untuk sapu pada kepala, untuk merawat sakit kepala dan masalah keguguran rambut. Ini adalah kayu manis, quinina. Kulit pokok cinchona digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Ubat moden. Ubat moden ialah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Biasanya didapati dalam bentuk pil atau kapsul cecair. Atau ampayan. Ampayan dengan larutan dalam bentuk cecair. Bergantung pada penggunaannya, ubat moden dikelaskan kepada 3 jenis. Iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Ubat moden jenis analgesik adalah berfungsi untuk melegakan kesakitan.
Contoh analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol dan Codeine. Aspirin ini tidak sesuai dimakan oleh pesakit gastrik atau kanak-kanak kerana asidnya boleh menyebabkan ulcer perut. Dan paracetamol adalah yang biasalah. Contoh dalam ubat Panadol. Codeine dalam ubat batuk. Jenis ubat moden yang kedua adalah antibiotik. Antibiotik berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Antibiotik tidak boleh digunakan untuk membunuh virus. Ia hanya bertindak terhadap bakteria sahaja, merencatkan pertumbuhan bakteria. Kalau virus, kita hanya boleh guna vaksin. Okay? Guna vaksin untuk menghalang atau mencegahlah penularan virus itu. Okay, antibiotik dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Dihasilkan daripada fungus maksud ulat ataupun bakteria. Ubat ini dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Pengambilan antibiotik perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Kalau doktor bagi kamu 10 biji antibiotik, kamu perlu habiskan 10 biji itu. Tak boleh kata 6 biji dah sembuh, dah 4 lagi tak perlu makan. Tak boleh. Kena habiskan 10 tu. Ini adalah untuk mengelakkan bakteria menjadi imun terhadap penyakit. Jika berlaku dos antibiotik yang lagi tinggi diperlukan ataupun tak boleh nak mengubati penyakit itu menjadi lagi serius. Contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Jenis ubat moden yang ketiga panggil psikoterapeutik. Ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Maksud pesakit mental. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Ubat psikoterapeutik boleh dikelaskan lagi kepada 3 jenis. Pertama, stimulan. Stimulan adalah untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak. Stimulan bermaksud perangsang. Merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh amfetamina. Tujuan untuk memberikan rasa kegembiraan lah bagi pesakit yang menghadapi kemurungan. Supaya dia rasa gembira, tak rasa sedih. Antidepresan untuk mengawal keadaan kemurungan. Contoh amipramine. Imipramine dan amitriptyline. Antipsikotik bagi ubat penenang. Contoh tranquilizer, barbiturat, dozapin dan haloperidol.
Perubatan komplementari. Perubatan komplementari tidak hanya memfokuskan usaha merawat penyakit sahaja, tetapi memastikan pesakit sihat secara holistik merangkumi fizikal, mental dan emosi. Perubatan komplementari ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Komplemen bermaksud tambahan. Maksudnya, dia boleh perubatan komplementari dilakukan bersama dengan perubatan moden. Contoh, aku pangto. Aku pangto ini dia guna jarum stereo. Jarum itu telah dia panaskan, dia dah basmikan kuman. Dia masuk ke dalam titik tertentu pada kulit. Disebut titik akupunktur, acupuncture. Dan kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan dan lembut. So, hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Akupunktur ini salah satu cara yang digunakan oleh tabib Cina ataupun kat klinik perubatan tradisional. Kedua, chiropraktik. Chiropraktik tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Chiropraktik berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Dia guna, tapi ini chiropraktor memang ada lesen lah. Debbie ada lah, Debbie. Jadi dia akan betulkan lah sakit belakang tulang yang telah bengkok ke. Okay, dapat dibetulkan. Next, urutan tradisional. Okay, ini massage tradisional. Urut ialah kaedah untuk memanipulasikan tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Okay, untuk relax lah ni. Okay, homeopati. Homeopati adalah ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit dan batuk. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Maksudnya homeopati adalah untuk lebih kepada untuk mencegah lah. Mencegah, bukannya untuk merawat. Maksudnya. Contoh guna herbal, herbs, tumbuhan herbal. Homeopati. Ini lebih kepada yang sudah diekstrakkan tu. Okay, kalau ini herbal ini adalah contoh ubat tradisional Cina ni, atau guna daun-daun yang ada nilai lah, nilai rawatan tu. Jadi ada bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Okay, terapi herbal gunalah tumbuhan atau bahagian tumbuhan ini. Dan penggunaan herbal diyakini oleh orang ramai kerana ia adalah secara semajadi. So tak ada kesan sampingan, tak ada kandungan bahan kimia ke darah ke yang memudaratkan kesihatan.
Kita lihat penggunaan ubat buatan manusia dan ubat daripada sumber semula jadi. Kalau dari sumber ada dua jenis lah. Satu sintetik, satu adalah semula jadi. Ubat tradisional biasanya diperoleh daripada sumber semula jadi, manakala kebanyakan ubat moden dihasilkan oleh manusia dengan menggunakan sebatian kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Dia maksudnya bahan aktif yang ada dalam ubat tradisional dengan bahan kimia yang ada dalam ubat moden itu ada kesamaan lah ataupun lebih kurang sama. Cuma ubat moden dia dapat menyembuhkan penyakit dengan lebih cepat. Kerana keberkesanannya telah dibuktikan melalui kajian klinikal. Kalau ubat tradisional dia melalui pengalaman ataupun dituruni daripada amalan turun-temurun, jadi lebih lambat lah nampak kesannya. So ini merupakan perbezaan perbandingan ciri antara ubat buatan manusia dengan ubat daripada sumber semula jadi. Yang pertama, ubat buatan manusia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Contohnya, kita pergi farmasi, macam-macam vitamin ada dijual dalam bentuk pil. Dalam bentuk serbuk pun ada. Ubat daripada sumber semula jadi diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Contohnya, kita makan buah-buahan. Kerana kita nak mengambil vitamin C-nya. Dan juga dia punya serat baik untuk kesihatan kita. Perbezaan yang kedua. Ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan, terutama bagi pesakit kronik, dan kalau dah sembuh, tak payahlah ambil ubat buatan manusia itu lagi. Ubat daripada semula jadi perlu diambil secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Ketiga, ubat buatan manusia terbukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal, manakala ubat daripada sumber semula jadi bukti penyembuhannya ditunjukkan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Keempat, ubat buatan manusia ini mempunyai risiko kerana ada kesan sampingan. Jika makan ubat buatan manusia terdapat kesan sampingan, apa sebabnya? Mungkin tak ikut nasihat doktor ataupun tak ikut dos yang betul. Ataupun badan pesakit itu sendirilah yang alergik alahan terhadap bahan-bahan dalam ubat itu. Pengambilan ubat daripada sumber semula jadi berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat dari doktor juga dan tak ikut dos. So, kedua-dua ini adalah persamaan. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat mesti digunakan dengan tujuan yang betul, iaitu untuk menyembuhkan penyakit. Penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan secara salah. Contoh, gunakan ubat bukan untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan mengambil ubat tidak mengikut preskripsi doktor. Hal ini mengakibatkan risiko kesan sampingan.
Kesan sampingan ialah kesan yang tidak diingini daripada penggunaan ubat. Apakah kesan penyalahgunaan ubat-ubatan? Pertama, boleh menyebabkan kematian. Kedua, menyebabkan kesan sampingan teruk seperti alahan. Alahan bermaksud alergi ya. Alergi. Muntah, sakit kepala, demam dan pengsan. Ketiga, menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Keempat, menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit. Contohnya, pengambilan antibiotik, tak ikut preskripsi doktor, tak habis makan. Jadi, penyakit yang ingin diubati tidak sembuhlah kerana bakteria dah imun terhadap penyakit itu. Okey, kita pergi kepada perbincangan SPS. Bandingkan ciri-ciri perubatan tradisional dan moden, tandakan jawapan yang betul. Nanti saya akan tanya pelajar untuk jawab secara bergiliran. Okey. Raja tolong buat dulu. Nanti 1 minit lepas ni saya akan mula bincang ni. Okey, yang pertama kita mula dengan Alia dulu. Alia? Ya. Soalan ini 1A. Jenis rawatan diamalkan turun-temurun. Ubatan tradisional. Kalau moden, teknologi moden. Okey, betul. Tepat. Bagus. So, ini TP1. Kedua, Junxiang. Bandingkan perubatan tradisional dan perubatan moden dari segi keberkesanan rawatan. Pelajar buka mic dan beri jawapan. Junxiang, ada tak? Okey, kita skip dia. Hui Qi. Keberkesanan rawatan tradisional lebih perlahan, moden lebih Yes. Lebih cepat. Okey, betul. Bagus. Next, Jia Xuan. Kos rawatan. Tradisional lebih rendah, moden lebih tinggi. Okay, good, very good. Hafizuddin, bandingkan pembuktian keberkesanan. Tradisional lebih secara pengalaman. Betul. Moden secara klinikal. Okay. Faris,
Bandingkan bahan yang digunakan dalam perubatan tradisional dan moden. Bahan tradisional, bahan semula jadi. Moden, Yes, ubat sintetik. betul. Ubat sintetik bermaksud ubat buatan manusia. Soalan 2, perubatan komplementari menggunakan produk semula jadi, senaman badan, contoh tai chi, yoga, ataupun apa-apa senaman lah. Kita buat senaman kerana untuk kesihatan. Dan minda. Bila badan sihat, minda kita pun akan jadi cerdas, sihat. Okey, perubatan komplementari menggunakan produk semula jadi, senaman badan dan minda berasal daripada berbagai bentuk sejak zaman berzaman. Tandakan ciri-ciri perubatan komplementari. IQ, Ya. soalan tua. Apa jawapan? Ada. Satu, tidak melibatkan pembedahan, betul. Yes. Dua, melibatkan jahitan pada tubuh badan, salah. Salah. Tiga, tidak boleh digunakan bersama rawatan moden, betul. Tak boleh ya? Tak boleh ke? Kalau komplementari bermaksud sampingan, jadi boleh. Oh, boleh. Ah. Empat, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, betul. Betul. Lima, pembuktian keberkesanan secara klinikal, salah. Ya. Enam, tidak menggunakan bahan sintetik kimia, betul. Bagus. Ada 3 lah. 3. Jadi perubatan komplementari dia lebih kepada natural. Semua jadi. Tak guna pembedahan, tak guna jahitan. Dia guna herbal, homeopati, akupunktur, urut, contohnya. Okey, bagus, clear. Okey, seterusnya. Nadia. Jawab dan baca dia punya fungsi ya. 1A. Bawang putih merawat tekanan darah tinggi. Okey, bagus. Jadi, makan bawang putih adalah baik ya. So, bawang putih pun ada jual dalam bentuk perubatan tradisional dalam bentuk pil. Boleh menguatkan ketahanan badan juga terhadap selesema. Okey. Munira. Ya, cikgu. 1B ni apa? Ginseng. Meningkatkan daya ketahanan badan. Betul. 1C. Safira. Saya nak tengok respon belajar, adakah dia tengah online ke buat benda lain. Safira. Tak ada respon Okey, Sarah. Halia menyingkirkan angin daripada badan. Okey, betul, bagus. Sharifah, Syifa. Zoe. Sharifah dengan Syafira tak adalah dalam ni. Tak left Zoe ada tak?
Ada. Zoe? Tak respon tau. Okay, Alia. Halia, menyingkirkan angin daripada badan. Itu sudah, you jawab yang bahagian ni. Baris Antibiotik. ni. Apa? Antibiotik. Dihasilkan oleh kulat untuk membunuh bakteria. Contoh pensilin dan streptomycin. Okay, betul. Ingat contoh penicillin dan streptomycin. Junxiang? Huiki? Anti-kulat merawat penyakit yang disebabkan oleh kulat seperti kurap dan panas. Ya. F? Projection? Ubat seperti paracetamol yang disintesikan di mamak. Betul. Ini adalah analgesic. Paracetamol. Hafizuddin? Apa yang G ini ya? Gambar G ini tunjuk. Hafizuddin? Faris? Laser. Menyingkirkan lapisan luar permukaan kulit yang rosak untuk merawat parut. Betul, rawatan laser. H. Ikliu? Pembedahan, menyingkirkan tisu rosak atau membetulkan organ yang rosak. Betul. Okay, yang last. Nonadia? Radioterapi. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. Okay, very good. No Monira? Rawatan komplementari. Urutan tradisional merehatkan tisu dan mengurangkan kesakitan. Ya, betul. Gambar K. Paukis? Homeopati. Menguatkan keupayaan badan untuk melawan penyakit. Gambar L. Sarah? Akupunktur. Melegakan kesakitan atau merawat penyakit. Alright, good. Zoe? Kiropraktik. Ahli kiropraktor membentukkan kedudukan tulang tangan untuk melengkakan kesakitan dan Betul. Okay, N. Alia? Meditasi, melatih perhatian dan kesedaran dan mencapai ketenangan mental dan emosi. Ya. Ini untuk Minda. O. Oh. Siapa belum? Chong Wiki? terapi herba menggunakan tumbuhan yang berkhasiat untuk mengubati penyakit.
Okey. Betul, bagus. Okey. Jenis ubat moden dan lengkapkan peta dakap di bawah. Bacakan apa ubatnya dan dia punya tu fungsi dan contoh. Joshen, Analgesis mengurangkan kesakitan. Contoh paracetamol, aspirin, dan Codeine. Fadena. Tu. Yang B. Hafizuddin. Faris. Antibiotik. Merawat pesakit yang dijangkiti penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Contoh penisilin dan streptomycin. Betul. Antibakteria hanya untuk mencegah atau membunuh bakteria. Kalau penyakit disebabkan virus ini tak boleh ambil antibiotik. C. Sila. C ini ialah psikoterapeutik lah. Okay. Okay, next. Amin mengambil vitamin C buatan manusia seperti yang ditunjukkan dalam raja di sebelah kanan sebagai makanan tambahan. Apakah tujuan tindakan Amin? Iklil? Sudah apa ke belum, ah? Belum lagi. Rona dia? Untuk meningkatkan keimunan badan. Betul. Kan vitamin C kita nak menentang terhadap jangkitan selesema. Supaya kita tak kena selesema tu. Jadi boleh meningkatkan keimunan badan lah terhadap selesema tu. Satu hari boleh makan 1 gram lah, 1000 mg. Kena banyak makan minum air lah. Wajarkan pengambilan ubat kuatan manusia iaitu vitamin C berbanding dengan ubat daripada sumber semula jadi. Okay, adakah lebih baik kalau kita makan pil vitamin C ke lebih baik kita makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran? Untuk memperoleh vitamin C. So, pelajar kena jawab semua ini ya. Terus jawab satu perenggan ini. Siapa? Iklil sudah? Iklil? Lagi sikit. Siap. Okey, ayat pertama. Kita jawab. Vitamin C. Vitamin C buatan manusia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Okey. Tu. Munira. Munira. Ayat kedua. Sebiji. Sebiji tablet vitamin C lazimnya mengandungi vitamin C yang melebihi jumlah vitamin C yang diperlukan oleh badan. Okey, betul. Paukis. Vitamin C yang berlebihan. Vitamin C yang berlebihan akan disingkirkan dari badan melalui air kencing.
Sebab itu mesti banyak minum air. Kerana 1 pil vitamin C melebihi dos. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey, soalan 2 ni. Lengkapkan petikan ini berbantukan kepada jawapan pilihan di atas. Sarah. Antibiotik seperti penisilin hanya boleh diambil atau pengawasan dan preskripsi doktor seseorang yang mempunyai alergi terhadap antibiotik tertentu mungkin akan menderita alergi yang boleh membawa kepada kesan buruk. Antibiotik yang diberikan oleh doktor perlu dimakan dalam masa dan jumlah yang ditetapkan. Hal ini adalah untuk memastikan semua pentagon penyakit itu telah dibunuh oleh antibiotik itu. Jika tidak, pentagon yang masih hidup di dalam badan akan membina ketahanan terhadap antibiotik tersebut. Maka antibiotik yang sama tidak dapat menyembuhkan penyakit yang sama pada masa akan datang. Okay, very good. Apa maksud patogen? Siapa tahu? Patogen bermaksud mikroorganisma yang boleh menyebabkan jangkitan penyakit. Contoh, virus atau bakteria yang berbahaya. Okay, next. Zoe, soalan terakhir. Nyatakan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Menyebabkan kematian, menyebabkan kesan sampingan seperti alahan, menyebabkan ketagihan. Betul, ada 3. Okey. Bagus pelipatan hari ini. Walaupun kehadiran bukan penuh. Kehadiran saya sudah ambil tadi kan. 13. Okey, kita sampai ini saja. Hari Rabu kita sambung lah. Rabu kita sekaligus siapkan bab ini, bab 10 ni. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua. Dan sebelum bersurai, saya nak tanya Hafizudin bagi respon tentang penghantaran tugasan dalam Google Classroom macam mana? Ya ke? Dah sampai Dah siap mana? ke? Dah Semua sampai dah upload dah? 105. Belum ya ke? Oh, you siap dalam buku tu, belum ambil gambar? Belum. Belum. Kamu salin jawapan sahaja ke you buat sendiri kemudian cek jawapan? Buat jawapan ke? Cek jawapan. Jangan salin tanpa pemahaman. Okey, Okey. Munira. Munira. Ya, cikgu. Kamu sudah semak dari mula tu 17 ke 18 Mei, mana yang tak lengkap tu tak? Ya. Sebab saya nampak kamu macam tak berapa reti upload lah. Sekarang sudah mahir ke belum? Sikit. Bukan sikit, mesti kata mahir. Tak tahu tanya Sarah macam mana. Okay? Okay. Kamu kena upload ikut muka surat dinyatakan. Baca arahan dulu lain kali. Okay? Contoh saya kata ini bab 6, you jangan upload yang bab 5 tu. Bab 5 itu you kena resubmit. Okay? Okay, go. Submit yang bab 6 tu. Kamu sudah buat kan belum, Munira? Dah. Dah betul kan? Dah. Dan Google yang quiz punya maka kamu sangat rendah. Macam kamu sekadar lepaskan batuk di tepi tangga saja. Tolong skor itu kena melebihi separuh. Minimum kena 65%. Faham tak Munira? Faham, cikgu.
Jawab semula. Yang lain tak ada masalah. Hui Ki? Ya. Hui Ki, yang depan-depan punya ada yang you upload, ada yang tak ada. Kamu ada cek tak? Sudah semua. Semua sudah? Jadi setiap satu you kena klik tengok tau. Kadang-kadang kamu ada termiss. Okay? Jia Xuan? Ya, Jia Xuan, you ada cek tak? ada. Semua sudah? Semua sudah. Okay. So, jangan termiss lagi ya. Okay. Terima kasih kepada belajar. Bye.